kaum-kaum wanita dan kanak-kanak, mereka ini akan menjadi pengikut Dajjal. Itu kata Rasulullah, bila Dajjal datang ke kota-kota kamu, ikat anak-anak kamu, ikat bini-bini kamu di dalam rumah, jangan bagi mereka keluar, kata Rasulullah. Tu boleh bini dia minta cerai, abang minta cerai, abang minta cerai, abang minta cerai. Bila roh tak kuat, roh tak ada pengisian, roh tak dibagikan zikir, tak bagikan selawat, tak bagi Al-Quran, itu yang suami jatuh kan talak kan. Kita roh ni ada makanan, sama juga solat. Tadi kita semayang maghrib, dari semayang rohani, semayang jasmani. Tu. Jasmani semayang, rohani semayang. Ada setengah manusia jasmani pun tak semayang. Jasmani lalai, garu sana, dah garu sini, tengok sana, tengok sini. Ni bab tentang di tentera-tentera Dajjal, tuan-tuan. Dajjal dia dah. Tentera Dajjal dah ada dah. 70,000 tentera Dajjal yang dah sahih dalam hadis tu dah berada di Iran. Mereka berpakaian berjubah seperti orang Yahudi. Senjatanya dah siap. Tunggu masa dia menunggu arahan daripada Dajjal. Kita duduk ni hujung dunia ni. Hujung dunia. Kan? Kita tak tahu. Ya? Apa itu kata ulama? Kumpul amal soleh. Kumpul amal soleh. Siapa rambut dah putih tu? Kumpul amal soleh. Rambut tak putih pun. Kumpul amal soleh. Kulli nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kita ni semua duduk belakang perempuan tu, pangkat mak, pangkat akak, pangkat adik, duduk dalam ni pangkat bapak, pangkat abang, pangkat adik. Kita semua akan naik kereta jenazah. Orang pikul kita, orang bawa kita ke tanah perkuburan, kita duduk dalam tu berpuluh tahun, beribu tahun, tempat yang gelap. Siapa duk kawan kita? Cacing, ulat, kalajengking, ular. Faham? Tikus mondok duk gigih, tikus mondok. Faham? Ya? Dalam kubur. Tu dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, siapa datang? Tuan-tuan, bila Pak Imam dah balik macam talqin tu. Wahai Pulan bin Pulan, anak si Pulan. Wahai Nahak Afandi, anak kepada Siti Nur Asiah, makku, anak kepada Nur Asiah. Kau duduk dalam ni diam-diam. Kau jawab nanti dengan tenang. Bila malaikat Munkar Nakir datang, kau jawab dengan tenang. Kau jangan takut. Kita dalam kubur kita cakap, Arsyadani rahimakumullah. Kita cakap dalam kitab menyebutkan tentang bukan dalam kitab mayit. Kita duduk tahiyat akhir. Sebelum malaikat Munkar Nakir datang, yang datang siapa? Malaikat Ruman. Itu malaikat Ruman. Malaikat Ruman ni dalam hadis sebut, dia datang, dia punya bentuk seperti cahaya. Kita tak boleh elok, pasti jumpa punya. Dia datang, dia jumpa kita. Apa kata malaikat Ruman? Wahai Pulan bin Pulan, kau tulis amalan kau, amalan baik kau tulis. Kita cakap dengan malaikat Ruman, kita cakap apa? Wahai malaikat Ruman, aku nak tulis apa? Kita tanya dulu, wahai hamba Allah, engkau ni siapa? Dia berkata, aku malaikat Ruman. Sebelum Munkar Nakir datang, aku datang. Wahai Pulan bin Pulan, kau tulis amal baik kau. Kau tulis sekarang. Kita cakap malaikat Ruman, wahai malaikat Ruman, aku nak tulis dengan apa? Dalam kubur pun ada pen. Pak Imam tak bagi aku pen pun. Pak Imam tak bagi aku buku pun nak tulis pakai kertas apa? Kata malaikat Ruman, jari telunjuk kau sebagai pen. Kain kapan kau sebagai kertas. Air liur kau sebagai dakwat. Kau tulis amal baik kau. Kita tulis ya. Duk pergi masjid, duk mengaji, duk tolong orang, duk sedekah, duk pergi umrah. Kita tulis. Tulis. Dah habis tulis. Kata malaikat Ruman, kita tanya malaikat Ruman, wahai malaikat Ruman, nak letak mana ni? Kau gantung dekat leher kau. Kau gantung. Kata malaikat Ruman, wahai Pulan bin Pulan, sekarang tulis amal jahat kau. Itu dia. Kita tak nak tulis, tuan-tuan. Siapa dia buat jahat, dia tak nak tulis. Tak nak tulis, malaikat Ruman godam, pukul. Dia pukul tu, malaikat Ruman tu pukul, terbenam. 70 hasta dalam hadis menyebutkan. Tuan-tuan. Maka kita menjaga, tolong malaikat Ruman. Malaikat Ruman keluarkan balik apa kata malaikat Ruman. Wahai Pulan bin Pulan, kenapa kau takut nak tulis amal jahat kau? Kau dah buat jahat, tak nak pergi surau, tak nak mengaji lawan suami kau. Kau putus hubungan tali satu rahim. Kau tentang ulama, kau tentang hukum hudud. Kenapa kau tak nak tulis? Kau malu nak tulis? Kau malu, tapi kau buat dosa, kau tak malu dengan Allah. Kata malaikat Ruman.
Baru kita tulis, tuan. Tulis, gantung sini. Itu kata Malaikat Ruman. Cop, sekarang kau cop. Kau sendiri yang cop. Kita kata dengan Malaikat Ruman, nak cop dengan apa? Aku tak buat cop pun. Kuku engkau tu sebagai cop. Tu tandanya engkau sendiri yang tulis tentang amal baik engkau, amalan jahat engkau. Cop. Bila cop, gantung lah. Malaikat Ruman pun hilang. Maka datanglah Malaikat Munkar Nakir. Ya, itu bab pada alam barzah. Begitu alam barzah ni bukan lakonan. Alam barzah ni bukan barang mainan. Alam barzah ni tempat yang sangat menakutkan. Ni alam barzah. Begitu kata ulama, jikalau orang kubur tu dia bangun, dia ceritakan bab perihal alam barzah, kita duduk hidup ni mati. Tuan-tuan. Itulah nanti kita akan duduk di dalam kubur. Semua duduk dalam tu. Orang ada duit, orang tak ada duit, orang ada ilmu, orang tak ada ilmu, isteri, anak, bapa, cucu, semua duduk dalam tu. Tuan-tuan. Kita duduk dalam tu, orang tak peduli yang kita. Orang tak peduli. Itu kata ulama, jangan kamu jadi rumah kamu seperti kubur. Kubur? Apa dia datang kubur? Mana ada orang datang kubur, tuan-tuan? Kita duduk, siapa dah mati, tak siapa datang tengok. Orang tak tengok pun. Tak tengok. Tapi kalau dia ada 3 perkara, waladun solihun, ilmun nafi', sadaqatan wajariyah, dia beruntunglah. Itu sementara umur macam ada ni, perbanyakkan sedekah jariah. Perbanyakkan kalau ada ilmu nafi', sebarkan ilmu. Sekarang ni dah moden dah, gunakan telefonnya. Bila ada jalan-jalan kebaikan, ketip 1 jari je. Tak? Bila kita hantar buat kuliah-kuliah agama yang manfaat, maka sebanyak mana orang dengar, sebanyak itu kita dapat pahala, tuan-tuan. Salah ketip, neraka tempat kita. Salah ketip macam mana? Duk viral gambar orang, duk viral hukum yang salah, duk viral orang macam-macam lah, kita viral benda-benda yang tak elok. Tunggu je nanti azab api neraka Allah, tuan-tuan. Lagi siapa lagi tentera Dajjal? Iaitu tentera Dajjal ni, iaitu umat Nabi Muhammad yang menyimpang. Dia menyimpang tentang mana? Iaitu tentang syahwat mereka. Iaitu bagi perempuan lesbian, bagi lelaki gay. Faham? Lelaki suka pada lelaki, perempuan suka pada perempuan. Dah banyak berlaku lah, tuan. Tambah pula siapa yang menegakkan bab ni, bab tentang pesta-pesta macam ni, termasuklah pesta arak, tuan-tuan. Dia akan menjadi tentera Dajjal, tuan-tuan. Untuk Dajjal. Dajjal ni mata sini, mata. Ni Dajjal, Pak. Dajjal nanti dia datang, dia bawa perempuan bogil. Tuan-tuan tahan perempuan bogil? Tahan? Aku tak tahan. Perempuan bogil bukan beruk bogil. Perempuan bogil ni, perempuan tak bogil kita tak tahan, tuan-tuan. Perempuan bogil, tuan-tuan. Siapa yang bogil ni? Syaitan lah. Syaitan, dia menyerupai manusia. Inilah ilmu Dajjal. Allah bagi dia ilmu. Dajjal ni ilmu luar biasa, tuan-tuan. Contohlah kalau dia datang dekat Johor. Johor ni, air laut Johor dia boleh keringkan. Inilah ilmu Dajjal. Hati pada kata ulama, daripada sekarang lah kamu kena bersusah payah. Sebab nanti bila Dajjal muncul, dia akan balik kepada asal balik kepada dulu balik. Pada ketika itu lampu ni tak ada, minyak tak ada, tuan-tuan. Kena latih-latih lah, dah biasa sedap tidur aircon, sedap ada lampu, tiba-tiba gelap, mampus lah, tuan-tuan. Itu kalau duk mengaji, hantar anak sekolah hafiz, hantar anak duk mengaji sekolah pondok, carilah sekolah pondok yang tidak cintakan dunia. Jangan cari sekolah pondok, sekolah hafiz yang cintakan dunia, Pak. Sekolah hafiz, sekolah pondok yang duduk pasang ikon, yang duduk senang ni, payah budak ni jadi orang alim, payah. Tu yang budak ni duduk melawan tok guru, duduk melawan mak. Apa dia duduk belajar sekolah hafiz tapi balik duduk melawan dengan mak ni? Apa ni duduk belajar sekolah hafiz? Dekat sekolah hafiz elok kau semayang, balik rumah tak semayang, 2 minggu habis jahanam. Nampak? Sebab apa? Dia belajar tak ada susah payah. Ada orang dulu belajar susah. Tuan-tuan kan susah dulu belajar kan? Mandi air perigi. Aku dulu mengaji pun mandi air perigi. Baling pakai tali tu. Nak mandi. Nampak? Tidur pondok buluh. Atap rumah. Tidur nak muntalah. Pakai pelita ayam. Memanglah sekarang zaman dah canggih, tapi masih banyak lagi pondok-pondok yang
dia maksudnya tak ada masalah, tapi dia kena susah payah. Faham? Ya, jadi sekolah pondok, sekolah hafiz yang dia suruh puasa Isnin Khamis, pukul 4 pagi suruh bangun sembahyang tahajud. Tuan-tuan. Ya, cari suruh amalkan zikir, wirid, macam tu lah. Jadi budak-budak ni dia punya roh dia kuat. Ya. Dan siapa lagi tentera Dajjal? Iaitu tentera Dajjal, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia cintakan dunia sampai dia melakukan dosa-dosa besar, termasuklah zina. Zina sekarang berleluasa. Zina berleluasa. Anak luar nikah di Selangor, tak tahu di Johor tak tahu. Di Selangor satu hari keluar beratus. Anak zina. Orang dok berlaku dosa besar, zina, liwat, tak puasa Ramadan, tak sembahyang. Kan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sembahyang. Dalam neraka ada orang sembahyang dalam neraka. Sebab apa? Yang pertama, dia merengah-rengahkan sembahyang. Yang kedua, dia sembahyang iman taklid, dia ikut-ikut orang. Orang sembahyang maghrib, dia sembahyang maghrib. Orang sembahyang jenazah, dia sembahyang jenazah. Tapi dia tak tahu apa yang dia sembahyang, apa yang dia buat. Buat orang sembahyang duduk, dia sembahyang duduk, tapi tak ada ilmu sebab buat sembahyang duduk. Orang sembahyang pergi masjid suruh bawa kursi, dia bawa kursi. Aku suka dia je lah. Inilah mazhab Al-Kursiyun. Ya? Nak sembahyang duduk boleh sembahyang duduk. Kata ulama apabila dia nak berdiri tak boleh. Iaitu kalau dia berdiri air kencing keluar, boleh dibenarkan sembahyang duduk. Faham? Ya, ni kaedah duduk. Dia nak sembahyang berdiri tak boleh. Pening, balik kerja kena panas, mandi kat rumah air panas, pening. Dia sembahyang, dia kalau berdiri dia pening. Ulama kata dibenarkan dia duduk. Ni kaedah ni. Tapi dia bila dah duduk hilang pening, wajib dia bangun. Faham? Ya? Terus sembahyang bawa kursi, mana? Orang sembahyang atas kursi ni, selagi dia boleh berjalan, tak boleh sembahyang atas kursi. Ambil duit beri, boleh berdiri. 2 jam berdiri, ambil duit beri. Duit punya besar. Sembahyang dia duduk. Ni lah. Pada zaman kita dulu, mana ada? Haji pernah nampak tak suruh bersiap kursi ada? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Zaman sekarang ni masjid suruh siapkan kursi. Faham? Tak ada. Zaman dulu tak ada. Kau nak sembahyang duduk, kau sembahyang cara sendiri, cara duduk kau. Aku tak siapkan kursi untuk kau. Orang dulu, faham? Orang dulu dia kuat agama. Faham? Kuat agama orang dulu. Sembahyang berdiri ni tuan-tuan, siapa selagi dia boleh berjalan, main diri. Tuan-tuan buka bab rukun. Berdiri qiyam ni rukun tak? Rukun. Rukun tak? Rukun. I'tidal rukun tak? Rukun. Sujud rukun tak? Rukun. Dalam kitab menyebutkan selagi dia boleh berdiri, wajib berdiri. Apabila dia nak rukuk, selagi dia boleh berdiri, dia kena rukuk berdiri. Faham? Kadang senang diorang ni Allahu Akbar, apabila takbiratul ihram dia berdiri, lepas itu dia duduk. Kenapa duduk? Kau mazhab apa? Mazhab apa? Mengaji tak nak, belajar kat Facebook. Belajar kat Google. Aku kena cakap ni, nanti di padang mahsyar, sebab itu ulama, para da'i ni, orang dok mengaji ni, kalau dia tak terang, nanti di padang mahsyar, mulut orang dok mengaji ni, nanti dia pasang besi api neraka lah. Kau dah tahu hukum, kenapa kau tak cakap? Nak sembahyang duduk, ini kaedah dia. Mana-mana tempat aku akan selit bab sembahyang duduk ni. Biar akan faham, senang, faham. Mula-mula kena berdiri. Allahu Akbar, kena berdiri. Dah habis Fatihah, ya, rukuk, kena berdiri. Sebab dia boleh berjalan. Yang dibenarkan dia sembahyang duduk, seterusnya orang datang surau, datang masjid, pergi kedai, pergi pekan, naik ke seroda. Dan orang papah dia, faham? Dia nak rukuk lah, dia mula-mula Allahu Akbar, berdiri. Lepas tu nak rukuk, Allahu Akbar, rukuklah berdiri. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, kena berdiri. Nak sujud baru dia tak boleh turun, lutut ada besi, lutut sakit. Kalau dia turun patah ke apa ke, ulama kata baru dibenarkan duduk pada ketika itu. Duduklah di atas kursi jika ada kursi. Kalau tak ada kursi, duduk di atas lantai. Tapi selagi dia boleh turun, kata ulama, dia wajib turun walaupun menggunakan tali sekalipun.
Ni bab semayang berdiri tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab Majmu'. Buka dalam kitab Syarul Muhazzab. Buka dalam kitab Bujairimi. Buka dalam kitab bab tentang bab perihal solat. Dalam kitab Bahrul Madhi pun ada tuan-tuan. Daripada Syekh Al-Idri Al-Marbawi, daripada Imam Nawawi, daripada Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar. Ada dalam tu bab perihal semayang duduk. Banyak kena masalah ni. Ya. Siapa yang buat tu dah tahu, dia tanggung sendiri lah. Semayang ni rukun Islam yang kedua. Dalam hadis, siapa yang mati dia belum bertaubat tak semayang, nanti dalam kubur ditukar jadi babi. Ni hadis sahih. Ni hadis sahih. Kalau aku bohong, tuan-tuan boleh rujuklah dengan pejabat agama pun boleh tanya. Tanyalah ulama mana pun. Ni hadis sahih. Tuan-tuan, bab semayang dia tak boleh ambil endah tak endah. Dosa paling besar ni dosa orang tak semayang. Paling besar. Orang tak semayang ni. Sampai ulama mengatakan apa? Bila ada orang tak semayang dalam rumah kamu, berkat di dalam rumah tu diangkat oleh Allah. Bila dalam negeri itu ramai orang tak semayang, negeri itu, negara itu banyak bala. Tuan-tuan. Ya. Lagi siapa lagi? Tentera Dajjal. Iaitu bagi kaum-kaum wanita dan kanak-kanak, mereka ini akan menjadi pengikut Dajjal. Itu kata Rasulullah, bila Dajjal datang ke kota-kota kamu, ikat anak-anak kamu, ikat bini-bini kamu di dalam rumah, jangan bagi mereka keluar, kata Rasulullah. Dajjal, tuan-tuan, jangan main dengan Dajjal ni. Dajjal, tuan-tuan berkata perasan ni. Johor pernah gempa bumi kan? Johor pernah, Singapura pernah, semua negara pernah gempa bumi. Yang tak pernah gempa bumi, Mekah dan Madinah. Madinah tak pernah gempa bumi, tuan-tuan. Madinah tak pernah gempa bumi. Kalau Madinah gempa bumi, itu tandanya memang dah dekat sangat kiamat. Madinah mana pernah gempa bumi, tuan-tuan? Tak pernah. Sebab ada jasad Rasulullah. Itu Madinah. Siapa belum pergi umrah, pergilah umrah. Siapa ada lebih lagi duit, pergilah haji. Ni tak ada, Bandung boleh pergi, Langkawi boleh pergi. Dan kata Rasulullah lagi, tadi bab tentera Dajjal, tuan-tuan. Bab tentera Dajjal. Jika kamu mau selamat, nak selamat daripada Dajjal, kamu kena ada 4 perkara. Kena ada 4 perkara ni, baru boleh selamat ni. Tuan-tuan, kita ni duduk 5 alam, faham? Duduk 5 alam. Pertama, kita duduk di alam arwah. Orang kafir, orang Islam, kanak-kanak kafir, kanak-kanak Muslim, semua duduk di alam arwah. Kita duduk berjanji dengan Allah tu. Allah duduk tanya, benar tak aku ni Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami. Dah habis alam arwah. Maka ada yang selesai duduk masuk dalam alam rahim. Alam rahim ni ada yang selesai, ada yang tak selesai. Faham? Alam rahim. Ada duduk dalam rahim 2 minggu. Ada 6 bulan tak selesai. Ada yang cukup selesai 9 bulan 10 hari. Keluar duduk alam dunia. Ada duduk alam dunia, keluar sehari. Ada duduk 2 tahun, ada duduk 5 tahun, ada duduk 60 tahun, ada yang duduk 40 tahun. Ini alam dunia. Alam dunia ni alam yang musnah. Musnah ni telefon ni musnah. Bini kita duk cantik tu musnah, faham? Musnah. Anak kita musnah. Betul, kita jangan lawan Allah. Jangan lawan Allah. Lawan Allah, Allah boleh tarik bila-bila masa. Allah boleh ambil anak kita. Allah boleh ambil bini kita. Faham? Qarun, tuan-tuan kenal Qarun. Tahu cerita Qarun? Qarun ni dia dulu bukan asal kafir tak. Qarun ni asal dia dulu Islam. Alif sim lam alif mim, Islam. Apa makna Islam, tuan-tuan? Apa makna Islam? Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati. Aku ceramah memang macam ni. Memang macam ni. Disuruh di masjid, di jabatan kerajaan pun aku ceramah macam ni. Memang macam ni. Sebab aku ditrain oleh guru aku. Memang ditrain macam tentera. Duk mengaji, duk belajar dengan dia, duk batang ubi ni. Tak dapat papa. Seperti yang hafal tahu sorab tu. Ya huwa humahum, ya humahunna, anta atuma antum. Tak dapat papa pagi.
Ti debatkan garang tu lah. Ya, aku boleh ceramah macam ni tuan-tuan. Ya.